Pak Mit gila, Pak Mit gila. Teringat aku akan kata-kata itu. Kata-kata yang aku dan kawan-kawan dengar sewaktu kecil dahulu. Kata-kata yang dilafazkan oleh beberapa orang kampung terhadap Pak Mit. Tetapi sekarang Pak Mit tidak gila. Yang aku tengok semacam hendak gila ialah Tok Nyan. Dia sudah tua. Sementara Pak Mit masih muda. Kini, Pak Mit hidup senang lenang dengan rumah besar di samping anak dan isteri sentiasa bersama-sama dengannya. Kampung kami bersempadan dengan sungai di satu bahagian dan boho bertanah rang di satu bahagian. Di atas tanah rang ini cuma ditumbuhi beluka. Pendek kata, kampung kami hampir terdedah kepada angin kerana tidak banyak pokok besar di sekelilingnya. Aku masih ingat dengan tulang 4 keratnya Pak Mit memugar tanah rang itu. Ditebang-tebas sebahagian beluka, dibuatnya parit-parit yang menghala ke sungai. Tiba musim hujan, Pak Mit mula menanam anak-anak pokok di situ. Di samping itu, Pak Mit tetap menguruskan tanah sawahnya seperti orang lain juga. Tok Nyan dan beberapa orang di kampung itu mula bertanya itu dan ini tentang pokok yang Pak Mit tanam itu. Apabila mereka dapati bukan pokok buah-buahan, itulah mulanya mereka mengatakan Pak Mit sudah gila. Kata mereka, kalau tanam pokok mempelam, pokok nangka atau pokok cempedak boleh juga mendatangkan hasil. Ini pokok hutan yang Pak Mit sibuk tanam. Namun, Pak Mit kelihatan seperti tidak kisah dengan kata-kata itu. Lagi pula, mereka mengatakan seperti satu gurauan. Sekalipun kadang-kadang seperti sindiran tajam. Namun, Pak Mit merasakan kata-kata itu diluahkan bukan kerana dia betul-betul gila, cuma kerana perbuatannya itu agak luar biasa dengan menanam pokok-pokok hutan. Sementara itu, Tok Nyan dan juga keluargaku tetap dengan cara tradisi, iaitu dengan menanam padi dan sedikit-sedikit bercucuk tanam sayur-sayuran. Tanah boho yang rang di sebahagian besar kawasan kami tiada siapa pun usahakan, kata mereka. Tanah itu tidak subur, buat apa buang masa diusahakan. Setelah beberapa tahun, tanah boho yang rang di kawasan Pak Mit kian menghijau dengan pokok-pokok hutan yang ditanam. Beluka yang sengaja tidak ditebas semakin tebal. Masakan orang lain tidak memandang ganjil terhadap Pak Mit kerana orang lain hanya meninggalkan beluka sebagai beluka. Sementara Pak Mit menyuburkannya pula. Aku, anak-anak Pak Mit dan kanak-kanak lain di kampung terpencil ini mula bermain di bawah rendangan dahan-dahan dan sekali-sekala meredah beluka yang semakin tebal itu. Dan mulalah terdengar teguran-teguran daripada ibu bapa. Jangan main dalam hutan itu, ada harimau. Nanti kamu disembunyikan orang Bunian, baru tahu. Kamu hendak mati di batuk ular tedung? Hei, degilnya, nanti dibelit ular sawa, baru kamu tahu. Sehingga aku bersekolah menengah rendah, Pak Mit masih meneruskan usahanya menanam pokok-pokok hutan. Ada orang kata itu hobi Pak Mit, tetapi kerap juga aku dengar orang lain menyebut Pak Mit gila menanam pokok. Kesian aku mendengarnya. Aku melihat Pak Mit sebagai seorang yang tekun, rajin dan punya disiplin tersendiri. Kehidupan di kampung terpencil ketika itu memang susah. Aku masih ingat untuk tiba di jalan bertar kenalah menaiki basikal di atas batas yang lebar merentas sawah sejauh kira-kira 3 km. Namun, tidak pula kami dilupakan. Pembangunan luar bandar dilaksanakan di seluruh negara. Kampung kami tidak terkecuali. Patut pun pegawai itu dan ini kerap ke kampung kami. Akhirnya, datanglah pasukan juruukur menentukan kawasan mana yang hendak dijadikan jalan dan bahagian mana yang hendak didirikan surau. Macam mana, Mit? Tanah kau tu kerajaan ambil ke? Bertanya Tok Nyan. Begitulah nampaknya, kata mereka. Tanah di hulu tu hendak diambil semua. Bendang tu pun diambil, jawab Pak Mit. Pak Nyan bagaimana? Tanah aku tak kena, sebab kata mereka jalannya akan disambung dari jalan besar untuk ke kampung di hulu sana. Tanah aku di sebelah hilir, jawab Tok Nyan. Jadi sia-sia sajalah kamu menanam pokok-pokok hutan itu, kata pula Tok Nyan seperti dirasakan puas. Saya rasa tidak. Mengapa? Sebab tanah tu ada geran, tentu dibayar seperti tanah-tanah lain juga. Terkejut Tok Nyan mendengarnya. Selama ini, dia menyangka tanah rang yang ditanami pokok hutan itu tanah kerajaan. Dia terdiam dan tidak menyambung perkara itu lagi. Begitulah yang aku ingat perbualan mereka. Apa? Tanah hutan lebih mahal daripada tanah bendang?
dia bertanya. Begitulah Pak Nyan, pokok-pokok yang ditanam oleh Encik Hamid itu ada nilai pasaran. Pokok jati, terang Tok Penghulu setelah mendengarkan keluh Tok Nyan. Baru sebesar peha pun dah mahal. Ya Pak Nyan, kerajaan menilainya pada harga matang. Sungguh pun pokok itu belum cukup matang, usahanya juga diambil kira. Sebab itu nilai tanahnya mahal, terang lagi Tok Penghulu. Dengan wang pampasan itu, Pak Mid dapat mendirikan sebuah rumah yang lebih sempurna. Dia juga mengambil peluang memasukkan bekalan elektrik, air paip dan telefon. Hal ini kerana ketiga-tiga keperluan asasi itu dibawa bersama-sama jalan yang merentasi kampung mereka. Bukan setakat itu, Pak Mid juga menyumbangkan sedikit daripada habuan pampasan yang diterima. Dia membelikan 50 helai kain sejadah untuk surau. Begitu mulia hati Pak Mid yang selama ini dipandang ganjil oleh beberapa orang di kampungku. Pak Mid terus bersyukur kehadrat ilahi kerana dia sudah berjaya. Demikian juga dengan anak-anaknya. Zul sudah lulus ijazah tentang perhutanan, sementara Fitri sedang menuntut dalam bidang perakaunan. Dan aku juga bernasib baik. Sekarang, aku sedang belajar dalam tahun 1 bidang kegemaranku, yakni bidang zoologi. Itu pun menjadi tanda tanya kepada Tok Nyan yang sentiasa tidak puas hati dengan sesuatu yang difikirkan ganjil. Dan hari ini, aku melihat kampungku cukup aman, maju dan bersepadu penduduknya. Tidak lagi kedengaran panggilan-panggilan menghina dalam kalangan masyarakatnya. Yang ada ialah perpaduan. Berat hatiku hendak meninggalkan kampung halamanku apabila aku lulus nanti. Namun, itulah hakikat.